Jom kita belajar. Assalamualaikum semua. Nama saya Puan Siti Nuraisyah binti Nazri. Kamu boleh panggil saya Cikgu Aisyah. Saya akan mengajar mata pelajaran sains bagi kelas 2 Jaya dan 2 Bestari. So, sepanjang kelas saya nak kamu ada adab dan etika. Adab yang pertama, saya nak kamu hormat guru. Yang kedua, kamu mesti rajin. Yang ketiga, mesti siapkan tugasan. Dan yang akhir sekali, kamu mesti bersemangat. Okey, apa tunggu lagi? Kita akan mulakan pelajaran kita pada hari ini. Bab 1. Okey, kita teruskan lagi dengan topik kita bab 1, biodiversity. Okey, apakah yang dinamakan biodiversity? Biodiversity ialah kepelbagaian organisma sama ada haiwan atau tumbuhan ataupun mikroorganisma yang hidup di dalam satu kepelbagaian habitat dan cuaca. Okey, dan haiwan serta habitat ini duduk dalam satu habitat ini mempunyai ciri yang lebih kurang sama yang sesuai duduk dalam satu habitat tersebut. Okey, jika kita contoh kat bawah ni ada gurun, kawasan kutub, tanah dan laut. Okey, 4 habitat ini mempunyai haiwan yang berbeza kerana haiwan-haiwan yang duduk di dalam habitat ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza yang boleh sesuaikan dengan habitat itu sahaja, dan habitat lain tidak sesuai untuk haiwan dan spesies yang satu habitat itu berpindah-pindah untuk teruskan hidup. Okey. Seterusnya, biodiversity terbagi pada 3. Terdapat genetik, spesies dan ekosistem. Okey, genetik ni apa maksud genetik? Kepelbagaian genetik ni ialah dalam satu habitat organisma ataupun tumbuhan tersebut terdapat pelbagai usia. Seperti gajah, dalam satu habitat tersebut tidak terdapat gajah yang tua ataupun yang muda saja. Terdapat pelbagai usia lah dalam tu. Okey, dan seterusnya kepelbagaian spesies. Spesies ni ialah, maksud spesies ni ialah satu jenis organisma yang duduk di dalam satu habitat. Okey, contohnya semut, kita panggil spesies semut lah. So bermaksud kalau saya kata habitat tersebut terdapat spesies semut dan gajah saja. Maksudnya kat dalam satu habitat tersebut hanya ada gajah saja dan semut saja. Dan pentingnya kepelbagaian spesies ini perlu ada spesies tumbuhan, spesies haiwan di dalam satu habitat. Kenapa? Kerana jika tiada kepelbagaian spesies ini, tiadalah sumber makanan bagi haiwan-haiwan lain. Dan kepelbagaian ekosistem pula, ekosistem ada punya habitat yang berbeza. Tu ada habitat, ada ekosistem laut, ada ekosistem hutan dan sebagainya. Okey, seterusnya, apa pentingnya biodiversity ni? Okay, terdapat 3 kepentingan utama. Yang pertama sekali, mestilah dia membekalkan sumber udara yang bersih, sumber makanan dan juga sumber air. Okey, tiada 3 benda ni, tiada 3 unsur yang ini, haiwan ataupun tumbuhan tersebut tidak dapat kekal lama dalam satu habitat tersebut. Okay, dan seterusnya, dia dapat mengawal dan seimbangkan alam sekitar kita. Dan seterusnya, dia dapat jana ekonomi dan pelancongan serta menyumbang pada perubatan serta bahan mentah industri. Okey, ini adalah contoh-contoh kepentingannya. Okey, terdapat dalam buku teks. Okey, seterusnya kita masuk pada pengelasan organisma. Apa itu pengelasan organisma? Organisma ataupun haiwan ini dibahagikan kepada dua jenis pengelasan, iaitu invertebrata dan vertebrata. Apa itu invertebrata? Invertebrata ialah haiwan yang bertulang belakang, manakala vertebrata adalah haiwan yang tiada tulang belakang. Okey, invertebrata tiada tulang belakang, vertebrata ada tulang belakang. Okey, kita tengok contoh haiwan invertebrata. Okey, invertebrata ini dipecahkan kepada 2, iaitu badan tanpa segmen
dan badan bersegmen. Okey, badan tanpa segmen ni kita boleh tengok contoh seperti buran, kara laut, bandaria dan siput. Manakala badan bersegmen ni seperti cacing dan cacing pita. Okey, cacing pita kalau kita dapat tengok di sini, nampak tak badan dia macam bersegmen-segmen tu, macam gerabak kereta api tu, Mak. Okay. Salah satu fungsi segmen ni adalah untuk memudahkan haiwan ini bergerak untuk mencari semua makanan ataupun bergerak pada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, seterusnya. Ini adalah haiwan invertebrata yang berkaki. Okey, haiwan invertebrata yang berkaki ini dipecahkan pada lagi dua, iaitu 3 pasang kaki dan lebih pada 3 pasang kaki. Okey, kita boleh tengok contoh dia ialah di sini. Adalah kalau yang 3 pasang kaki tu semut, kupu dan lipas. Manakala yang lebih pada 3 pasang kaki, inilah haiwannya. Itu laba-laba ada, udang ada, lipan ada, kalajengking dan ada pelbagai lagi haiwan. Okey. Okey, ini adalah haiwan vertebrata, haiwan yang bertulang belakang. Terdapat 5 lagi penggelasan dia di bawah dia, iaitu ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Okay, kita tengok apakah ciri-ciri yang terdapat pada haiwan-haiwan tersebut. Okey, bagi pada ikan terdapat beberapa ciri yang lebih kurang sama antara ikan-ikan yang lain. Okey, yang pertama sekali, poikiloderma, badan ditutupi sisik keras, mempunyai sirat dan ekor, bernafas melalui insang, bertelur dan melakukan persenyawaan luar. Okey, apa itu poikiloderma? Poikiloderma ni adalah haiwan yang berdarah sejuk. Okey, haiwan yang berdarah sejuk ini adalah haiwan yang berdarah, suhu darahnya ataupun suhu badannya mengikut suhu habitat yang dia duduk tu. Bermaksud kalaulah habitat tersebut dia duduk pada suhu bawah 0 darjah Celsius, dia akan ikut suhu persekitaran dia. Okay, maksudnya dia tak ada masalah lah untuk kekalkan suhu badan dia kerana dia adalah poikiloderma. Okey. Okey, seterusnya adalah amfibia. Amfibia juga masih mempunyai ciri-ciri sama seperti ikan, iaitu poikiloderma, tapi dia hidup di darat dan juga air. Macam ikan tadi dia hanya hidup di air sahaja. Okey, tapi badan amfibia ni ditutupi dengan kulit lembap. Kenapa? Kerana haiwan ini juga bernafas menggunakan kulit. Okey, dan amfibia bernafas melalui insang pada usia dia kecil, iaitu usia anak, dan bila dewasa dia menggunakan berparuh. Okey, dia masih melakukan persenyawaan luar. Okey, seterusnya kita tengok reptilia. Reptilia ni dia masih ada dia mengekalkan suhu badannya dengan poikiloderma, di mana ikut suhu persekitaran, dan dia menghasilkan telur dia masih bertelur seperti ikan dan juga amfibia, tetapi telurnya bercangkerang keras. Okey, bercangkerang lah. Tidak apa tu, kalau kita tengok ular, penyu, buaya semua ni bertelur. Okey. Tapi mereka ini bernafas menggunakan berparuh. Okey, dan mereka ni kebanyakannya berkulit keras dan melakukan persenyawaan dalam. Okey, seterusnya burung. Okey, burung ini seperti ikan tadi kita dapat tengok kepelbagaian ikan yang duduk di dalam laut. Kita boleh nampak siapa yang bernafas melalui insang, itu kita namakan ikan. Tetapi untuk burung ini, kita nampak kebiasaannya burung yang kita biasa tahu dia adalah terbang. Dia mesti terbang. Okay, ada juga burung yang tak terbang seperti ayam dan juga itik. Kenapa kita panggil dia burung? Kerana dia mempunyai ciri-ciri yang sama seperti burung. Okay, kita tengok ciri-cirinya. Okay, burung ni mempunyai homoterma. Apa ini homoterma? Homoterma ni adalah haiwan tersebut, organisma tersebut mengekalkan suhu badannya pada suhu tetap, pada suhu badan dia. Seperti manusia mesti mengekalkan suhu badan dia daripada 36.5 darjah Celsius hingga ke 37 darjah Celsius. Okey, ataupun jika kurang ataupun lebih, bermaksud manusia tersebut tidak sihat. Okey, dan dia kena ataupun perlu mengekalkan suhu badannya supaya dia dapat teruskan hidup seperti normal.
Okey, seperti burung. Burung ini dia badannya dilitupi dengan bulu pelepah dan bulu pelepah ini berfungsi untuk kekalkan suhu badan dan burung juga bernafas menggunakan peparu. Okey, sayap dan kepak dia membantu setengah burung untuk terbang. Okey, itu sekali setengah burung untuk terbang. So macam itik dan ayam dia tak terbang. So macam burung merak pun dia tak terbang. Okey. Okey, dan dia mempunyai sepasang kaki yang bersisik. Dia melakukan penyawaan dalam dan dihasilkan telur yang bercangkerang keras. Okey, dan akhir sekali iaitu mamalia. Okey, manusia, untuk pengetahuan anda semua, mamalia juga termasuk, manusia juga terletak dalam termasuk mamalia punya pengkelasan. Okey, kenapa? Kerana kita ni ada yang cakap, kita ni haiwan ke? Okey, kita ni sebenarnya lebih kurang kita ini adalah spesies haiwan, tetapi haiwan yang berakal. Okey, dan kita tidak boleh samakanlah manusia dengan haiwan-haiwan lain. Okey, dan seterusnya apakah ciri-ciri mamalia? Ciri-ciri mamalia ialah homeotherma seperti burung dan badan dilitupi bulu dan rambut, bernafas menggunakan peparu, melakukan persenyawaan dalam dan dia melahirkan anak dan menyusukan anak. Okey, habis pengkelasan organisma pada hari ini. Dan kita akan sambung lagi topik kita untuk pengkelasan tumbuhan pula. Dan jangan lupa teruskan belajar dan buatkan latihan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.